Itulah weh. Aku ni memang betul-betul dah tak tahan dah ni. Aku dah 2-3 hari ni tak boleh nak dengar azan, nak dengar bacaan Al-Quran. Badan aku jadi rasa panas weh. Aku jadi rasa tak selesa. Kadang-kadang rasa macam nak pitam pun ada. Ni, hari ni masuk dah 3 hari dah tahu. Aku tak solat. Sebab bila aku nak mula solat je, aku jadi berpeluh-peluh dah. Badan aku menggigil-gigil tahu. Orang budak kampung saya, dia ni orang miskin, dia berjalan mengembara, jadi gelandangan, tibalah dia di Sabak Pernam. Dia kenal seorang guru besar di situ, guru besar sekolah. Guru besar ni bagi peluang dia untuk kendali kantin sekolah. Sekejap aja dia dapat kumpul uang 70,000. Daripada miskin ke dana, jadi dapat duit 70,000. Tiba-tiba awan dia tipu. 70,000 ni sekelip mata hilang. Dia nak jadi gila. Dia cerita dengan saya, ketika dia nak gila tu, dia dengan suara, buat apalah awak fikir duit 70,000, lebih baik awak fikir sebut Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nanti awak tak susah, rezeki awak bertambah. Dia pun ikut suara tu. Mula-mula dia takut, tanya Pak Imam masjid sekitar. Pak Imam tanya dia balik, dengan sebelah kiri ke sebelah kanan? Dia kata sebelah kanan. Oh, kalau sebelah kanan ini betul. Kata saya kanan kiri so kan jauh. Dia pun ikutlah Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dia dengar suara, engkau jangan duduk di Sabak Pernam, engkau pindah Johor Bahru. Dia pindah Johor Bahru, dia duduk dekat Pasir Gudang, dekat Kilang-Kilang. Di sana dia dengar, engkau buka gerai roti canai, nanti laris. Dia pun buka depan rumah sewa dia roti canai. Melambung tuan-tuan, dalam masa 3-4 tahun dia sudah dapat kumpul hampir 100,000. Dia dengar suara, sekarang engkau cepat-cepat buat pasport antarabangsa dan ambil tiket kapal terbang ke Jakarta. Nanti di sana ada seorang pemuda tunggu awak di pintu. Dia pun buat keluar daripada lapangan terbang. Memang betul. Orang tu dia kenal dia. Nama awak si Pulan-Sipulan. Ya, mari ikut. Ajak naik kereta. Bawa tak bercakap sampai Mesir Demak. Engkau duduk di sini 3 malam. Hari yang keempat saya datang balik. Berlakulah. Kawan saya ni, ya tuan-tuan ni, bila dia masuk Mesir Demak, dia nampak apa? Di tiang tatal tu, nama dia bin. Akhirnya Sunan Kalijogo. Kawan saya ni kata, Ustaz, rupanya saya ni anak cucu Sunan Kalijogo, wali besar Wali Songo. Dia pun balik. Bila dia balik 3 bulan, dia dalam masa 3 bulan tu dia pergi masjid. Sama orang semayang berjemaah, semuanya telanjang. Semua telanjang. Rupa macam kera, macam ular, macam babi. Orang pun daripada iman, kalau ada makmum tak ada rupa orang. Dia tengok orang pergi balik hilang pun semua telanjang. 3 bulan. Akhirnya lepas 3 bulan hilang. Suara tu bagi tahu, sekarang masa yang awak mengubat orang. Kawan saya ni cakap, saya tak tahu. Tak apa, nanti saya ajar. Malam itu tiba-tiba jiran dia sakit perut. Dia dengar suara, engkau ubatkan. Aku tak tahu. Suruh baca selawat Nabi sekian. Jiran tu baca selawat Nabi, sebanyak itu sembuh. Kejap saja dia jadi pawang yang terkenal. Orang pejabat agama pun percaya pada dia. Dia ini wali Allah. Barang-barang yang hilang, apa saja, dia boleh tahu, boleh bertemu. Memang hebat. Akhirnya, sikit-sikit, dia dengar suara. Sembahyang ini, satu waktu markanya 6. 5 waktu markanya 30. Awak ngubat orang seorang markanya 6. Kalau hari itu awak ngubat 5 orang, payah sembahyang. Ini dah mula. Akhirnya tuan-tuan, dia jemput saya, dia memang tak semayang. Saya ikut ke mana-mana. Dia ngubah orang sampai Kedah, saya pun ikut. Memang tak semayang. Rupa-rupanya, anak angkat dia pun cerita dengan saya. Bukan saja tak semayang, Ustaz. Puasa pun tidak. Ini syaitan. Akhirnya, dia cerita dengan saya. Sebenarnya dia dah pangkat wali Allah yang besar di Asia Tenggara. Nanti dia mati umur 150 tahun. Kubur dia lebih hebat daripada makam Wali Songo. Tapi tuan-tuan, dia mati umur dalam 67, mati tahun 2014. Saya mati-matilah ajak dia tobat. Dia tak mau. Ustaz apa tahu, Sunan Kalijogo selalu menasihatkan saya buat itu, buat ini. Kata saya itu syaitan. Sunan Kalijogo sudah meninggal. Dia tak percaya tuan-tuan. Tapi yang peliknya, beberapa orang alim lepasan Azhar ikut dia. Saya jumpa orang alim ni. Orang alim tu pula salahkan saya. Ustaz mana tahu. Mati betul. Dia kata gigi dia ni, ingam gigi dia dah jatuh. Dia kata tak lama lagi gigi dia akan tumbuh macam budak emas. Inilah dia.
neraka. Semua tak berlaku. Ini dia nampak berdepan-depan. Apatah lagi mimpi. Tak usah diikut ni. Kok dengan Quran dan sunnah. Kalau berlaku macam tu, perlu kita dampingi orang-orang alim ni, minta nasihat. Kalau tidak nanti memang sentiasa kalau kita tak berjaya ditipu nanti anak isteri kita. Dia tak habis macam tu. Tapi itulah kalau baca doa kunut 13 kali insya-Allah. Baca doa kunut 13 kali insya-Allah benda-benda ni tak akan berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sehat-sehat belaka lah hendaknya, ya. InsyaAllah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut, ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, hari ni kita nak cerita pasal apa? Macam yang kita dengar tadi tu, berkenaan dengan bisikan-bisikan halus. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama kali ni, kisah yang pertama tadi berkenaan dengan yang bisikan-bisikan tu lah. Okey, kita terus dengan kisah yang pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Zal dan nama saya yang penuh saya rahsiakanlah. Sebelum apa-apa, saya cuma nak beritahu yang saya tak ada apa-apa kelebihan dalam bab-bab mistik ni. Hanya pernah jadi salah seorang mangsa pada permainan sihir. Tapi dari setiap ujian pasti ada hikmahnya. Dari pengalaman berharga itulah saya secara tak langsung sedikit kenal dengan permainan alam yang satu lagi tu. Jadi adalah kawan-kawan saya yang diganggu ataupun mengalami masalah-masalah dalam bab-bab makhluk lain ni berkongsi ataupun mengadu pada saya. Dan cerita ini adalah salah satu pengalaman antara saya dengan dua orang sahabat saya. Nak dijadikan cerita, pada satu malam tu, saya terima panggilan daripada seorang sahabat. Assalamualaikum. Zal, sihat ke? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sihat. Engkau sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Engkau ada mana tu? Aku ada kat rumah je ni. Tengah bersiap silat ni, nak tidurkan anak aku ni. Zal, aku nak jumpa kau kejap boleh tak? Bro, kau ni kenapa ni? Kau okey ke tak? Boleh tu boleh. Tapi kena datang rumah aku lah. Lepak kat rumah aku je. Kalau nak lepak kat luar, anak aku ada dengan aku ni. Kita lepak dekat lobi rumah aku je. Okey tak? Nak jemput masuk pula aku segan lah. Rumah aku ni macam tongkang pecah. Boleh lah, boleh je, boleh, tak ada apa lah. Aku pun ada anak kecil. Rumah aku pun 2x5 juga. Aku datang sekarang Okey. Engkau, kalau dah sampai nanti, kalau anak aku belum tidur lagi, kau tunggulah kejap. Aku kena bagi dia tidur dulu. Senang sikit kita nak melepak nanti. Alright bro, alright. Kau sharekan location rumah kau bro. Aku gerak sekarang tau. Jadinya, lepas beberapa minit, yang saya pun tak perasan lah. Yang saya ni cuma dapat satu panggilan daripada sahabat tu yang beritahu dia dah sampai. Dan saya beritahu yang rumah nombor saya ni nombor berapa. Dan saya waktu tengah buat design dekat PC tu, jelinglah pada anak saya. Tengok-tengok, anak saya dah tenganga, dah tidur. Dan saya cuma ajak sahabat saya ni jumpa depan rumah saya je. Sambil buka sikit pintu depan rumah tu, takut budak tu terbangun pula nanti. Nangis pula nanti, lagilah jadi masalah kan. Takut-takut kan kalau dia terbangun, cari-cari saya tak jumpa, lagilah dia meraung dalam rumah tu. Dan member saya sampai, kita orang pun bersalaman lah. Dan saya suruh dia tunggu sekejap. Saya nak keluarkan kursi.
Saya dah siap-siap dah, tarik dah. Bawa 2 biji kursi meja makan ke depan lah. Konon-kononnya nak lepak atas kursi tu. Sekali saya keluar, saya tengok member saya tu dah terduduk dekat atas lantai, bersandar dekat dinding depan rumah saya. Dia duduk sambil lutut sebelah kanan naik ke atas. Kepala dia dah letak dekat atas kepala lutut tu. Dah kenapalah dengan dia ni? Macam masalah besar je gaya dia. Dan saya waktu ni tak jadilah keluarkan kursi tu. Saya pun keluar, saya duduk sebelah dia. Duduk dekat atas lantai tu je lah. Dan saya tepuk bahu dia. Saya tak cakap apa-apa tau. Saya bagi dia ruang, bagi dia tenang-tenang. Saya bagi peluang untuk dia bercakap. Dan saya perasan badan dia macam dah tersengguk-sengguk tau macam tu. Dan saya dengar ada sedikit tangisan daripada seorang lelaki. Dan saya waktu ni tak berani nak kata apa-apa. Saya cuma berani tepuk-tepuk je lah bahu dia. Cuba nak bagi semangat pada seorang sahabat. Lepas beberapa saat macam tu, dia pun mula bersuara. Zal, aku tak tahulah nak mula cerita macam mana. Kejap. Kau tunggu kejap. Aku nak masuk dalam kejap. Dan saya waktu tu masuk ke dalam, ambil segelas air sejuk daripada mesin kowe. Saya pun keluar dan hulurkan air ni pada dia. Bro, kau minum dulu bro. Sorry bro, air kosong je ada kat rumah aku ni. Dan dia pun angkat kepala dan meneguk air tu dan letak balik gelas tu dekat atas lantai. Kurus dah member saya seorang ni. Muka dia cengkung dengan eye bag dia tebal dekat bawah mata tu. Dulu, saya ni selalu bahan dia tau. Besar macam lori gedabak lah. Sekarang saya pula yang macam lori. Kau kalau dah ready nak cerita pada aku, kau cerita lah. Aku dengar je, tak ada hal punya lah. Mana tahu mana yang aku mampu tolong, aku tolong kan. Kalau kau nak tahu kan, aku dah lebih seminggu ni aku tak balik rumah sebenarnya. Aku tak boleh lah nak balik rumah. Aku takut. Ya ke? Apa masalah kau ni? Kenapa kau takut balik rumah? Aku selalu dengar bisikan lah weh. Bisikan? Bisikan apa bro? Bisikan yang macam mana kau dengar ni? Aku selalu dengar macam bisikan suruh aku tikam anak bini aku, Zal. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Apa yang bisikan tu cakap weh? Aku selalu terdengar bisikan tu kan, suruh aku tikam anak bini aku. Bila bini aku tidur, benda tu akan bisik. Suruh aku bangun dan tikam bini aku. Dan tikam anak aku dalam buai. Kadang-kadang, bila aku ternampak benda tajam dalam rumah, lagi kuat bisikan tu. Aku sampai sorokkan pisau, gunting yang ada dalam rumah. Benda-benda tajam semua aku sorokkan tau dalam rumah tu. Serius lah weh. Bila selalu kau dengar bisikan tu ah? Bisikan tu kan akan start bila aku sampai rumah daripada office. Selalunya lepas maghrib macam tu. Paling kuat jadi bila dah tengah malam. Kadang-kadang aku ni sampai keluar rumah, lepak kat kedai tom yam sampai ke pagi untuk lari daripada bisikan tu. Aku takut weh. Aku takut terbuat apa yang bisikan tu suruh. Aku sayang weh anak bini aku. Zal, kau tolonglah aku Zal. Kalau siang kau ada dengar tak bunyi bisikan tu? Sebelum ni, siang aku dekat office tau. Aku tak pernah dengar pun. Cuma start minggu ni je. Siang je aku selalu terdengar bisikan tu. Dia suruh aku bunuh diri pula dah sekarang ni. Dan masa aku bawa kereta kan, dia akan suruh aku pusingkan steering kereta. Dia nak aku accident. Dan bila aku dapat lawan bisikan tu, dia akan maki-maki aku. Maki hamun aku. Semua benda lah dia hamun. Dan kalau dekat office, bisikan tu suruh aku naik tingkat 3 tu dan terjun ke bawah. Pernah sekali tu Zal, ya Allah. Aku dah naik dah ke tingkat 3 tu. Dah nak terjun. Nasib baiklah dekat atas tu ada member aku tengah isap okok. Nampak aku macam tu, dia terus jerit. Terkejut aku. Kalau tak Zal, arwah dah aku dah. Makin lama sekarang ni dah makin teruk Zal. Dah sekarang ni aku dah macam tak sedar dah. Apa yang aku buat Zal? Dan saya waktu ni hanya mampu menghela nafas yang panjang. Daripada ujung mata ni, ternampak macam ada bayang-bayang hitam yang sedang bermain cak-cak di sebalik tiang batu di lobi rumah saya tu. Dan bila saya pusing tengok, tak ada apa-apa pula kat situ. Dan waktu ni, saya rasa mungkin hanya mainan perasaan saya je lah. Time ni, masing-masing dah terdiam tau. Lepas beberapa minit macam tu, saya tanya lagi. Bini kau tahu tak apa hal ni, Bis? Tak weh, tak. Bini aku tak tahu. Aku tak cerita pun. Langsung aku tak cerita kat dia. Dia tak ada syak apa-apa ke? Yang tu susah Zal aku nak cakap Zal.
Biasalah, perempuan kan. Macam-macam weh dia tuduh aku. Peace. Macam ni lah. Maaf lah, sorry lah weh aku tanya Kau ada masalah lain ke apa? Ha? Masalah selain daripada masalah ni lah yang ganggu fikiran kau ke apa ke? Peace. Macam ni lah. Maaf lah, sorry lah weh aku tanya Kau ada masalah lain ke apa? Ha? Masalah selain daripada masalah ni lah yang ganggu fikiran kau ke apa ke? Zal, kau tanya aku ni macam kau tak percaya kat aku ke apa? Kau rasa semua ni mainan perasaan aku ke apa? Kau rasa aku gila ke apa? Bro, tak. Bukan tu bro maksud aku. Aku tanya je. Kau jangan salah anggap pula bro. Sorry bro, sorry. Tak ada. Bukan macam tu bro. Tak apa. Aku tak ada hal lah. Aku sebenarnya nak cerita dengan kau pun aku segan weh. Memang aku ada problem sebenarnya dengan bini aku. Ditambah lagi dengan problem dekat office aku ni lagi. Itulah yang buat aku kusut. Berserabut akulah. Cuba kau cerita sikit daripada awal. Bila semua benda ni jadi? Aku nak cerita tu aku tak pastilah nak kata benda tu bila jadi kan. Tapi aku rasa masalah ni mula-mula dia start daripada sini tau. Satu hari tu, daripada office, aku on the way balik ke rumah. Aku nampak ada aksiden dekat tepi jalan tu. Nampak macam teruk berdarah-darah orang tu dekat tepi jalan tu kan. Dan tak ada orang pula dekat situ tau. Jadinya waktu ni, aku pun teruslah turun daripada kereta. Niatnya nak bantu, nak tolong orang tu. Mungkinlah waktu tu dah sampai ajal dia katnya. Laki Cina tu meninggal. Time aku tengah tolong angkatkan dia tu. Bila semua benda ni dah selesai, aku pun baliklah rumah. Bila sampai dekat rumah, aku rasakan sampai-sampainya buka pintu ni rasa macam berat sangat. Rasa penat sangat badan tau. Aku pun apa lagi, aku terus baring dan terus tertidur dekat atas sofa dekat ruang tamu rumah aku tu. Bila aku terjaga, aku tengok-tengok jam. Dah pukul 12.30 malam tau. Kepala aku bangun ni sakit sangat. Bingit sangat rasa telinga tu. Aku bangun-bangun terus masuk bilik mandi. Nak mandilah waktu tu. Dan start dalam bilik mandi tu lah. Aku tengah mandi-mandi kan. Aku dengar ada suara memanggil-manggil nama aku. Seram sejuk aku jadinya waktu tu. Dan bermula daripada situlah. Gangguan bisikan tu makin menjadi-jadi. Sampai sekarang ni. Kau ada nampak apa-apa ke? Kau ada nampak penampakan apa-apa ke? Ada tu ada. Tapi nampak macam kelibat-kelibat je lah. Macam bayang-bayang macam tu. Kau ada pernah tak tanya siapa ke pasal kes kau ni? Ada. Aku ada tanya dekat office mate aku. Dia kata benda ni badi mayat. Zal, wujud ke badi mayat ni Entahlah bro. Aku pun bab-bab benda ni bukan pandai sangat. Yang aku tahu, bila dah meninggal, terputus dah semua amalan. Kecuali sedekah amal jariah. Ilmu yang dimanfaatkan dan doa anak-anak yang soleh. Itu je aku tahu. Habis tu, yang orang cerita pasal roh balik rumah lah, ketuk-ketuk pintu rumah tu, minta nasi lah, pekerjadah apa semua tu. Apa benda tu? Itu aku tak tahulah nak komen. Wallahualam lah. Aku pun tak tahu bro. Urusan roh ni, hanya Allah je yang lebih tahu. Dan ayat ni saya cuba bacakan sekali lah sebagai pengetahuan. Surah Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepada engkau mengenai persoalan roh. Katakanlah, roh itu adalah urusan Tuhanku, sedangkan kalian tidak diberi pengetahuan mengenainya kecuali sedikit sangat. Ni surah Al-Isra ayat 85. Kebanyakan kes yang kononnya roh balik ke rumah semua tu sebenarnya jin menyerupai orang yang meninggal tu hanya untuk mengganggu dan menyesatkan kaum kerabat keluarga. Bila dapat tahu dekat orang lain akan timbullah fitnah pada si mati tu. Katanya roh si mati tu balik rumah lah, roh mati bergentayangan lah, roh si mati membela lah dan macam-macam lagi lah. Kan dia dah bagi tahu yang roh tu urusan dia. Mana tahu si mati dekat alam sebelah sana tu dah hidup selesa apa semua, tenggelam dengan kasih sayang Allah. Kita ni pula dekat dunia ni duk mengata-ngata si mati ni pula. Itulah yang kaum jin ni nak sangat, nak memporak-perandakan hubungan kita sesama manusia. Sambung balik cerita dia. Tiba-tiba saya ternampak lagi daripada ekor mata saya ni kelibat-kelibat hitam yang tadinya main cak-cak dekat sebalik tiang tu. Dan waktu ni saya hampir pasti ini bukan lagi mainan perasaan. Zal, kau tolong aku boleh tak? Aku dah penat sangat Azal.
Aku dah tak larat, aku dah letih dah nak hadap benda ni semua. Itulah Fiz. Aku tak mampu lah nak tolong kau ni. Kalau dalam bab-bab benda ni, aku pun bukannya ahli sangat dalam benda-benda macam ni. Bukan aku pandai sangat. Tak apa lah macam ni. Aku cuba call member baik aku lah. Kalau-kalau dia boleh tolong kita ke macam mana. Macam ni. Esok pagi, aku try call dia Zal, thank you Zal. Serius weh. Serius. Aku tak tahulah nak minta tolong kat siapa dah. Aku dah kusut sangat ni Zal. Macam ni lah. Kau sabar. Kau relax lah kan. Buat sementara ni, kau dekatkan diri kau pada dia. Banyakkan amal ibadah ke. Sebab pendinding diri yang paling kuat ialah daripada diri kita sendiri. Bila kita ikhlas jadi hamba, makhluk-makhluk pun takut pada kita. Dan aku cakap ni bukan bermaksud aku baik ke, aku alim ke. Tak weh, tak. Bukan. Aku pun sama je macam kau. Aku sendiri pun masih cuba nak jadi baik. Itulah weh. Aku ni memang betul-betul dah tak tahan dah ni. Aku dah 2-3 hari ni tak boleh nak dengar azan, nak dengar bacaan Al-Quran. Badan aku jadi rasa panas weh. Aku jadi rasa tak selesa. Kadang-kadang rasa macam nak pitam pun ada. Ni, hari ni masuk dah 3 hari dah tahu. Aku tak solat. Sebab bila aku nak mula solat je, aku jadi berpeluh-peluh dah. Badan aku menggigil-gigil tau. Astaghfirullahalazim. Parah dah kau ni. Malam ni kau nak tidur mana ni? Kalau kau tidur rumah aku, boleh lah kau tidur je lah rumah aku. Tapi itulah rumah aku bersepah lah sikit kalau kau tak kisah. Tak payah. Tak apalah bro, tak apa. Aku nak kena balik ni. Bini aku dah bising dah banyak kali dah call aku ni. Aku ni dah berapa hari ni tak balik. Kau ni okey ke tak okey ni weh? Kau okey ke tak ni? Cuba kau cakap dengan aku betul-betul. Esok pagi aku call member aku tu tau. Kita teruslah pergi jumpa dia. Tak payahlah tunggu lama-lama. Alhamdulillah weh. Alhamdulillah sangat-sangat. Terima kasih banyak-banyak bro. Okey. InsyaAllah. Harap-harap dapatlah kawan kau bantu aku weh. InsyaAllah. Kita hanya izdihar bro. Selebihnya kita serah pada Allah je lah. Dan selepas bersalaman dengan Hafiz tadi, saya pun masuklah ke dalam rumah dan mengunci pintu. Dan badan saya waktu ni rasa macam berbahang je gitu tau. Saya terus pergi ke tingkap bilik tu, tengok si Hafiz ni tengah berjalan dekat taman bawah rumah saya, menuju ke kereta dia. Dan rumah saya ni jenis rumah apartmen tau. Jadi dia tak boleh parking. Nak parking kat dalam kawasan apartmen ni selepas pukul 12 malam. Tengah saya duduk daripada atas ni kan, duduk kusyuk-kusyuk, tengok si Hafiz ni berjalan. Saya ternampak ada kelibat hitam dekat sebalik tiang lampu. Dan Hafiz waktu ni baru je berjalan melepasi dia. Tapi saya pasti yang Hafiz pun tak sedar kehadiran lembaga tu dekat tepi tiang lampu tu. Dan saya dapat rasa tau, renungan tajam lembaga tu pada saya yang berada dekat tingkap waktu ni. Bila terasa macam tu kan, meremang saya. Hai, lantak engkau lah. Baik aku tidur. Terus tak jadi saya nak sambung kerja saya ni. Saya masuk toilet, ambil uduk hanya sebagai salah satu iktihar pelindung diri lah. Dan manalah tahu kalau malam ni malam terakhir saya hidup, biarlah saya pergi dalam keadaan beruduk kan. Dan saya pun baringlah sebelah anak. Saya pun tertidur. Paginya, saya terjaga bila dengar azan subuh daripada handphone saya. Dan saya bangun. Duduk sekejap dekat atas katil. Lepas beberapa minit, saya bangun dan selesaikan kewajipan sebagai seorang Muslim. Kepala ni masih terngiang-ngiang nasib yang menimpa kawan saya, si Hafiz tu. Dalam jam 6.30 pagi, saya WhatsApp orang yang saya rasa mampu untuk bantu Hafiz. Kawan baik saya, nama dia Hamid. Salam bro, dah bangun ke? Waalaikumsalam. Dah bro. Dah. Salam subuh. Salam subuh. Kau busy tak? Aku nak call kejap boleh? Handphone saya berdering dan saya tengok skrin nama tu. Nama Hamid si naik. Dan ni satulah perangai si Hamid ni. Bila saya cakap nak call dia, dia akan call saya dulu. Bila saya kata nak jumpa dia, dia akan datang jumpa saya dulu. Bila ajak dia lepak, dia akan usahakan seboleh-bolehnya dia akan lepak dekat area perumahan saya je. Dia ni akan cuba untuk elakkan saya daripada bersusah payah lah, lebih kurang macam tu. Assalamualaikum Zal. Waalaikumsalam weh. Apa cerita Zal? Kau ni okey ke tak okey ni? Lah kau ni, kenapa pula kau tanya aku macam tu? Suara aku macam tak okey ke apa? Tak adalah macam tu. Subuh-subuh kau dah teks aku ni. Takut ada apa-apa je. Kalau tak ada apa-apa, Alhamdulillah lah. Alah kau ni, Alhamdulillah lah. Aku okey-okey je ni.
Dan time ni kan saya pun menceritakanlah pada si Hamid. Daripada A sampailah Z pasal si Hafiz tu. Habis saya bercerita, saya pun tanyalah pandangan dan minta pendapat si Hamid ni. Mate, macam mana mate? Kesian weh kawan aku tu. Aku tak sampai hati weh tengok dia macam tu. InsyaAllah, kita ikhtiar je lah. Selebihnya kita serah pada Allah. Nanti kau bawa lah kawan kau tu jumpa aku. Datang rumah aku. Senang sikit lah Datang rumah aku je Lepas habis bercakap dengan si Hamid ni, saya pun terus tag si Hafiz. Dalam pukul 10 pagi, baru si Hafiz tu reply. Dia baru bangun tidur time tu. Pukul 6 pagi lebih, baru dia dapat tidur pada malam tu. Kesian kawan saya seorang ni. Dan saya janji dengan Hafiz, dalam lepas isyak, terus ke rumah Hamid. Dia pun cakap okey je. Pukul 8 malam macam tu, Hafiz pun sampailah dekat rumah saya. Saya pun minta izin untuk solat isyak dulu. Baru terus pergi ke rumah Hamid. Dan saya suruh dia datang rumah saya dulu, lepak kat rumah saya sementara saya solat-solat apa semua. Tapi dia kata dia tak nak. Dia nak stay je, nak lepak dulu dalam kereta, tunggu saya dalam kereta je. Dan anak saya pula, awal-awal lagi saya dah hantar ke rumah mak mertua saya. Susah pula nanti kalau dia ikut kan. Selesai urusan saya ni, solat apa semua, saya pun teruslah berjalan ke kereta Produa Myvi si Hafiz tu, yang parking dekat parking visitor park, dekat depan blok apartmen saya. Sedang saya berjalan ke arah kereta si Hafiz tu, saya terpandang macam ada sesuatu dekat atas kereta Hafiz. Lebih kurang dalam 10 meter macam tu. Saya dengan kereta Hafiz tu lah. Saya pasti sesuatu tu ialah makhluk yang saya nampak semalam. Dan saya nampak macam seakan seorang nenek tua dengan rambut melepasi bawah kereta, dengan muka menggerutu dia. Dia merenung saya dengan tajam. Dan saya waktu ni dah berhenti berjalan. Rasa macam nak patah balik ni, nak lari balik rumah. Tapi saya tetap kuatkan semangat jugalah. Dan saya pun detikkan nama Allah dekat ingatan dan dalam hati waktu tu. Saya baca ayat kursi 3 kali dan saya hembus ke depan dengan mata saya terpejam. Dan bila saya buka mata dan saya pandang dekat atas kereta tu, tak ada lagi penampakan nenek tu tadi. Alhamdulillah. Dan saya terus pergi dekat kereta Hafiz tu dan ketuk tingkap. Tengok ke dalam kereta, Hafiz ni tengah tidur. Dan saya pun buka pintu kereta, kejutkan si Hafiz. Hafiz pun bangun dan kami terus gerak pergi ke rumah Hamid. Dalam kereta ni kita orang tak banyak berbual lah dalam kereta tu kan, sebab masih lagi, dan saya ni pun masih lagi terkejut dia kelibat nenek tadi dekat atas kereta si Hafiz tu. Dan Hafiz mungkin lah sebab dia pun baru balik kerja, mungkin dia kepenatan. Sampai je kita orang ni dekat rumah Hamid yang terletak dekat seksyen 7 Shah Alam tu, saya pun call lah si Hamid tu, beritahu yang kami dah sampai. Dan Hamid jemput kami masuk. Sedang kami berjalan, saya perasan yang Hafiz ni macam tak ikut saya berjalan sekali. Saya toleh ke belakang, tengok Hafiz ni berhenti berjalan. Dia terpaku kat situ. Muka dia nampak macam ketakutan lah. Peace. Kau kenapa? Kau okey tak? Zal, dia tak bagi aku masuk rumah ni lah Zal. Tak apa. Kau kuatkan diri kau tu bro. Kau cuba lawan benda tu. Jom kita masuk sekarang. Zal, tak boleh Zal. Aku tak berani Zal. Dia bisik kat aku, kalau aku masuk, dia nak bunuh aku Zal. Allahu Akbar. Kejap. Dan saya waktu ni panggil Hamid. Hamid pun keluarlah dan berjalan ke arah Hafiz. Dan saya tengok mulut si Hamid ni terkumat kamit. Dan Hamid letakkan tapak tangan dia pada si Hafiz tu dan mula membaca sesuatu. Dan saya hanya memerhati je. Selepas beberapa minit, Hamid menepuk-nepuk belakang si Hafiz. Dah, peace. Dah, jom kita masuk. Dan ini adalah kali ketiga yang saya sampai dekat rumah Hamid. First time dan second time saya sampai, tapi saya tak masuk pun rumah dia ni. Waktu tu Hamid ajak masuk, tapi saya menolak lah sebab masa tu saya ada urusan lain. Jadinya ini adalah kali pertama yang betul-betul lah yang saya masuk ke dalam rumah sahabat saya ni. Rumah dia bersih. Tak ada perabot, kursi, meja apa semua dekat ruang tamu ni, semua tak ada. Yang ada hanya kapet warna biru dekat tengah-tengah ruang tamu tu. Dan gantungan frame ayat-ayat suci Al-Quran dekat dinding. Dan meja makan berkerusi 4 di satu sudut berhampiran dengan dapur tu. Dan kalau saya tengok daripada dalam keadaan rumah dia ni, macam tak percaya yang dia duduk dekat situ seorang-seorang. Bersih dia tu, macam mengalahkan orang yang ada isteri punya bersih tau. Dan saya pun perhatikan sekeliling dalam rumah dia tu. Memang betul-betul pembersih orangnya si Hamid ni. Lain benar dengan rumah saya yang macam tongkang pecah tu. Sejuk, nyaman je saya rasa bila berada dalam rumah ni.
And by the way, Hamid ni belum berkahwin tau. Dia tinggal seorang diri dekat rumah 2 tingkat yang baru dia beli tahun lepas ni. Hai Zal, macam ni lah Zal, rumah orang belum kahwin, semua kena kemas sendiri. Rumah ni pun jarang-jarang aku balik. Selalu aku outstation dekat luar, kadang-kadang 2 minggu sekali je. Baru aku sampai sini, baru aku balik sini. Itu pun kalau balik pun kejap-kejap je. Dan waktu ni terkejut saya tahu. Macam tahu-tahu je yang waktu ni saya tengah mengumpat di dalam hati. Dan saya hanya mampu tersengih je. Dan macam kerang busuk saya waktu tu. Hafiz, Zal. Korang duduk dah dulu. Kejap-kejap. Aku buatkan air lah. Kejap. Dan selepas lebih kurang 10 minit macam tu, Hamid pun keluar daripada dapur bawa air Milo. Korang, Mel sini. Minum dulu. Aku bancung Milo ni. Cecah dengan biskut mayat. Memang kau ni. Memang kick je lah. Jangan risau dulu lah. Kau tak payah fikir dulu lah pasal yang kat luar tu. Dia tak boleh masuk sini. Kejap lagi kita iktihar lah pasal kat luar tu. Ni kita isi perut dulu lah Alang kau ni man. Buat susah-susah je. Kejap lagi kan kita boleh minum dekat luar. Alang kau ni. Bukan susah pun. Air bujang je ni. Zal. Anak kau mana Zal? Anak aku dah hantar balik rumah mentua aku lah. Kan kalau dia ikut jadi apa-apa jenuh aku sekarang. Engkau ni risau apanya? Allah kan ada, apa kau nak takut? Dan saya waktu ni hanya mampu tersengih-sengih je lah. Dan kami pun berborak-borak. Tak sentuh langsung pasal isu si Hafiz ni. Banyak berborak pasal kerja, pasal isu-isu semasa, pasal bola sepak lah. Jadinya kan, lepas dah lebih dalam setengah jam macam tu kita orang berborak-borak tu, Hamid menepuk peha saya. Zal, kau tolong aku sekali ya. Weh. Okey, insyaAllah. Fiz. Main sini Fiz. Kau duduk depan aku jap Fiz. Dan Hafiz pun bangun dan duduk dekat depan Hamid. Fiz, apa-apa jadi, apa-apa kau dengar bisikan ke, kau buat tak tahu je Ingat Allah dalam hati kau. Lawan setiap apa yang benda tu cakap. Boleh tak Fiz? Okey. Boleh. Aku cuba. Dan Hamid duduk bersila di depan Hafiz. Dan saya duduk di sebelah kiri Hafiz. Dan Hamid pun memulakan bacaan. Dengan mulut tukumak kamit, saya memerhatikan je. Bermulalah rawatan dan iktihar Hamid pada si Hafiz tu. Saya pejamkan mata waktu ni, hanya berzikir. Dan suasana yang tadinya sejuk dan nyaman bertukar menjadi berbahang. Dan saya dapat rasakan setitis peluh mula mengalir daripada ubun-ubun saya turun perlahan-lahan membasahi dahi. Menandakan memang suasana waktu tu memang bahang. Dan saya terdengar bunyi orang seperti berjalan mengelilingi kami bertiga. Dan saya biarkan je. Dan langsung tak terasa macam nak mengangkat kelopak mata ni pun. Tiba-tiba si Hamid bersuara. Pergilah kau jauh-jauh. Jangan ganggu sahabat aku. Dan waktu ni sunyi. Tak ada bunyi apa pun. Ataupun suara yang saya dengar. Pergi. Sebelum aku paksa kau pergi. Ini amaran aku yang paling akhir sekali. Jangan kau nak cuba cari pasal dengan aku Kalau kau tak nak aku tamatkan riwayat kau. Baik kau pergi. Kau jangan cakap aku tak pesan Kau ingat aku main-main Aku dah kata dah. Tapi kau yang degil. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dan waktu ni saya terdengar suara perempuan tua mengilai dan merintih berselang-seri. Dan keadaan jadi sunyi. Dan saya masih memejamkan mata. Tak tahulah apa yang terjadi. Selepas beberapa ketika, peha saya ditepuk. Zal. Tolong angkat Hafiz ni Zal. Kejutkan dia Zal. Dan saya pun bukalah mata. Tengok Hafiz dah terbaring terlentang ke belakang. Dan saya pun segeralah angkat si Hafiz ni dan kejutkan dia. Dan Hamid waktu ni terus pergi dapur. Mengambil segelas air kosong. Dan saya tengok jam dah pukul 1 pagi. Uish, lamanya berubat tadi. Rasa macam kejap je. Ke aku terlelap ke apa tadi? Fiz. Kau okey ke tak Fiz? Okey. Aku okey. Nah Fiz. Ya, air ni. Minum. Minum, Fiz. Pulihkan semangat kau balik. Mulakan dengan bismillah. Selawat 3 kali, Fiz. Dah selesai ke, mate? Alhamdulillah. InsyaAllah. Dah selesai dah semua.
Alhamdulillah, ya Allah. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Bila semua dah selesai, kami pun lepak-lepaklah dulu. Berborak-borak pasal kes si Hafiz ni. Ini bukan badi mayat ni. Mungkin kebetulan dia dengan kau ada dekat tempat kejadian pada masa yang sama lah. Badan kau pun waktu tu lemah sangat kan. Jadi dia senanglah datang nak merapatkan diri dengan kau. Dia nak sesatkan kau je lah. Dia suruh kau buat benda yang bukan-bukan. Yelah, orang yang dah meninggal takkan kembali semula weh. Ni semua permainan jin dan syaitan ni. Kita kena kuat weh hadapi permainan benda-benda macam ni. Sebab tipu daya dia sangat halus. Kalau ada kawan-kawan yang anda kenal mengalami kes macam ni, bawa-bawalah berubat dulu. Baik perubatan moden ataupun perubatan tradisional. Janganlah biarkan lama-lama sebabnya takut menjadi barah dan kesan yang lebih buruk. Banyak dah kes-kes macam ni. Kalau kita baca dalam surat khabar tu, mungkin ada kes tu sebenarnya terjadi kerana punca dia macam ni lah. Moga kita sama-sama dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah kali ini. Okey, sebab KSM sebenarnya ada satu lagi kisah. Ada lagi 2 kisah. Tapi memandangkan kisah ni dah terlalu panjang dah. Dah lebih 30 minit kan. Jadinya kita baca satu lagi kisah je lah. Boleh tak? Okey, kita baca lagi satu kisah lah. Okey, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah. Kita sambung dengan kisah yang nombor 2 Minta maaf lah kalau kisah kali ini panjang sangat kan. Semoga anda terhibur dan masih lagi stay tune dengan kisah seram Malaysia. Kita terus dengan kisah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Nur Iman ingin ceritakan kisah yang terjadi pada diri sendiri. Tajuk pun dah tahu kan isi cerita kali ini kan? Okey. Saya dalam cerita ni, ataupun aku dalam cerita ni adalah Nur Iman sendiri. Dan tapi KSM akan tukarlah pada saya kan. Dan sebarang jalan cerita tiada tokok tambahnya. Kerana diri sendiri yang kena kan. Nak buat apa nak bagi kira cerita. Just to inform you guys. Cerita ni tak seram mana pun. Dan bukanlah bertujuan untuk mengaibkan sesiapa. Tetapi sebagai pengajaran untuk kita semua. Sebelum tu, bacalah ayat kursi dan 3 kul terlebih dahulu supaya bisikan ni tak berpindah kepada korang pula. Jangan lain macam macam ni kan. Tak apalah, kita terus dengan kisah dia. Sebenarnya, saya masih dalam proses berubat. Sebelum ni, saya anggap segala yang berlaku pada diri saya ni hanyalah perkara biasa. Nak percaya pada benda gaib ataupun gangguan syaitan ni jauh sekali. Selalunya, saya kerap mimpi yang pelik-pelik ataupun menakutkan. Kerap ternampak kelibat dalam rumah dan rumah ni terasa panas. Selalu saya bergaduh dengan suami walaupun perkara kecil. Dan selalu panas je bila suami ada dekat rumah. Menyampah gila saya tengok muka suami saya itulah. Dan kemuncak semuanya ni adalah apabila saya kerap kali terdengar bisikan-bisikan yang menyuruh saya membuat perkara-perkara di luar kotak pemikiran manusia. Dan bisikan-bisikan tu saya rasakan mungkin halusinasi saja. Tapi Masya Allah, rupanya ada benda yang mengawal minda saya selama ni. Contoh, bisikan yang saya selalu dengar adalah seperti macam ni. Bunuh anak kau. Dan ini adalah bisikan awal yang kerap saya dapat sepanjang 3 tahun sebelum saya pergi berubat. Dan dalam tempoh tu, saya kerap terima bisikan supaya saya membunuh anak saya ni tahu. Dan bisikan tu menyuruh saya mengerat anak saya. Suruh saya lemaskan anak saya ni gunakan bantal. Rendam anak saya ni dalam kolam mandi. Sampai lemas dan sebagainya. Dan macam-macam lagi lah. Dan kalau saya terlihat berita tentang kematian kanak-kanak, mulalah bisikan tu akan suruh saya buat perkara yang sama pada anak saya. And by the way, ini bukan kes menggoyan ya. Sebab suami saya jaga saya masa dalam pantang tu sangat baik. Baik sangat-sangat. Semua dia sediakan sepanjang saya berpantang dan sangat-sangat membantu di sepanjang tempoh saya berbantang tu. Dan kalau saya penat, dialah yang akan ambil alih, jaga dan tidurkan anak.
Tapi mungkin masa tu badan saya ni masih lemah dan kurang tidur. Maka senanglah benda-benda halus macam tu mengganggu kan. Dan saya ni bersyukur sangat-sangat kerana saat tu saya masih lagi boleh berfikiran secara waras. Walaupun minda saya waktu tu dah 50-50 je. Sama ada nak buat ke tak nak buat. Hui. Dan Alhamdulillah Allah masih panjangkan umur anak saya sampai sekarang. Terima kasih ya Allah. Okey, yang nombor 2 bisikan yang dia selalu dengar. Jangan dekat dengan suami kau. Dan ini adalah punca kenapa hubungan saya dengan suami saya ni menjadi dingin. Dan saya selalu sisihkan diri saya daripada suami. Dan bisikan-bisikan yang saya dengar tu menyuruh saya supaya jangan dekat dengan suami. Dan kadang-kadang ada je perkara yang suami saya buat membuatkan saya rasa marah. Padahal perkara tersebut tak adalah teruk mana pun. Tapi bisikan syaitan tu akan menjurus saya supaya marah pada suami saya. Dan kadang-kadang bila suami saya ni ajak untuk bermesra, saya sedaya upaya untuk elakkan diri. Mengelak dengan macam-macam cara lah. Tengok muka suami ni pun saya dah rasa rimas sangat. Getik sangat macam tu. Sampai saya jadi pelik. Sebab sebelum-sebelum ni tak ada pula rasa macam ni. Hinggalah pada satu hari tu, kami dah jarang berkomunikasi. Cakap perkara-perkara yang perlu je. Dan suami saya ni pula, bila nampak je muka saya, cepat-cepat dia akan alihkan muka dia ke arah lain. Macam nampak hantu je gaya dia gitu. Dan ini ada sebab dia. Nanti saya akan ceritakan dekat bawah. Okay, bila saya terbaca tanda-tanda sihir pemisah, setiap apa yang berlaku antara saya dengan suami tu memang ada tanda-tanda tu. Allahu Akbar. Dan masa tu saya masih berhusnuzon lagi. Tak terfikir pun sampai ada orang yang akan hantar sihir-sihir ni disebabkan dengki dengan kami. Al-maklumlah, tak pernah kena lagi sebelum ni kan. Tapi hubungan kami masih berjalan seperti biasa. Cuma perasaan kasih dan sayang tu dah semakin hari semakin kurang. Semakin hari macam tak rasa apa-apa. Dan waktu ni saya rasa sedih sangat-sangat. Jangan solat. Dan ini adalah bisikan yang ketiga yang setiap hari saya dengar. Selalunya saya akan terlepas untuk solat isyak dan subuh. Kenapa 2 solat fardu ni je? Okey. Sebab masa malam sebelum saya nak mengerjakan solat isyak ni, akan datanglah syaitan laknatullah tu berbisik pada saya. Alah Nur, kau tak payahlah solat isyak ni. Kau solat je sebelum subuh esok. Sempat punyalah. Dan disebabkan lahanat tu lah dah berbisik macam tu pada saya pun jadi macam pak turut. Dan akhirnya saya akan terlepas kedua-dua solat tu. Sebab esoknya mesti confirm saya akan bangun pukul 7.30 pagi macam tu. Nampak tak macam mana permainan syaitan ni kan? Disebabkan bisikan syaitan ni jugalah solat fardu saya ni tak pernah cukup dalam sehari tu. Pernahlah beberapa kali bila saya nak solat isyak ni, saya akan rasa macam tak sedap badan tau. Badan rasa macam panas-panas, dedor-dedor macam tu. Dan jantung pula rasa berdebar-debar tau. Dan paling membuatkan saya tak selesa, saya akan rasa seperti diperhatikan seseorang daripada arah tepi saya. Dan perasaan berdebar-debar tu, umpama benda tu marah sangat kalau saya ni solat waktu tu. Tak tahulah saya ni nak describe macam mana tapi pandangan benda tu akan buat saya rasa nak toleh je ke arah dia masa solat tu. Padahal lepas saya habis solat tu tak ada apa-apa pun kat situ dekat sebelah saya. Dan disebabkan itu saya akan jadi tak khusyuk bila solat. Cuba kau bunuh diri. Dan ini adalah bisikan yang saya rasa paling menakutkan yang saya dengar. Biasanya saya dengan suami ni pandu kereta masing-masing pergi ke tempat kerja. Kerana lokasi pejabat kami ni berbeza. Dan di sepanjang pemanduan saya, sama ada pergi ataupun balik kerja, mesti ada aja bisikan suruh saya accidentkan diri saya sendiri. Dan bisikan tu macam ni tau. Nur, kau nak tahu tak macam mana rasanya orang mati accident tu? Kau nak rasa tak macam mana sakitnya orang yang accident tu? Apa kata kau cuba? Buatlah. Dan bisikan tu seakan-akan menjerit dekat telinga saya, membuatkan saya tersentak macam terkejut tau kadang-kadang. Terasa macam diri saya ni macam terhayal sekejap. Dan kadang-kadang bisikan tu suruh saya bawa kereta ni laju-laju dan langgar kereta depan saya secara drastik.
Tak pun dia akan bisik ke telinga saya, suruh saya pusingkan steering kereta secara mendadak masa tengah bawa kereta tu, supaya saya ni terbabas. Dan masa dekat tempat kerja pula. And by the way, pejabat saya ni dekat tingkat 10 tau. Bila saya berdiri menghadap tingkap office je, bisikan syaitan tu pun mulalah menejah ke telinga, suruh saya terjun. Nur, cubalah terjun Nur. Terjunlah sekarang Nur. Terjunlah. Dan macam itulah bunyi dia. Kadang-kadang saya akan ambil masa yang lama berfikir, nak terjun ke tak, nak terjun ke tak. Na'udzubillahi min zalik. Makin teruk bisikan syaitan ni. Dan itulah antara bisikan-bisikan yang kerap kali saya dengar. Dan selama ni, saya ingatkan semua ni perkara biasa-biasa je. Ataupun halusinasi saya je. Entah macam manalah. Satu hari tu, Allah gerakkan hati saya supaya pergi berubat. Saya cuba sarankan kepada suami untuk pergi berubat sama. Tetapi suami saya waktu tu degil. Tak nak pergi berubat kerana katanya masalah kami ni standard lah. Masalah rumah tangga. Macam rumah tangga orang lain juga. Semua orang ada masalah macam ni, kata dia. Disebabkan saya ingin tahu punca masalah saya ni, saya pun minta izin suami untuk pergi berubat sendiri dengan ditemani dengan ahli keluarga saya lah waktu tu. Kerana sebenarnya waktu tu kan saya dah rasa tau sebenarnya. Saya dah rasa macam ada something is not right waktu tu. Alhamdulillah, saya dipertemukan dengan 3 orang ustaz yang berbeza dan yang saya rasakan sangat-sangat membantu saya sepanjang tempoh saya berubat tu. Dan ketiga-tiga ustaz tu memberikan gambaran yang saya dengan suami saya telah disihir oleh seseorang, dan orang itu adalah orang terdekat dan terdiri daripada kalangan ahli keluarga kami juga. Berkenaan dengan kisah-kisah bisikan-bisikan yang saya dengar sebelum ni, ustaz-ustaz tersebut telah meruqyahkan saya dan ternyata ada tindak balas daripada dalam badan saya. Tiba-tiba, suara saya ni bertukar menjadi suara lelaki dan bunyinya yang garau dan seakan macam marah dengan bacaan ruqyah tersebut. Dan benda tu juga mengaku yang selama ni memang dialah yang membisikkan semua kata-kata tu ke telinga saya. Kerana dia tak suka saya ada anak, dan dia tak suka saya kahwin dengan suami saya, dan dia tak suka saya ni solat, dan akhir sekali dia nak saya mati. Disebabkan kelalaian saya sendiri. Yelah, sebab itulah dia suruh saya accidentkan ataupun bunuh diri saya sendiri. So tak adalah saya mati disebabkan oleh sihir dia tu. Licik kan perbuatan manusia bertopengkan syaitan ni. Dan kali terakhir saya pergi berubat pada bulan puasa baru-baru ni, di mana ustaz yang terakhir ni secara terus terang mengatakan yang saya terkena sihir oleh hamba Allah ni. Oleh siapa tu? Biarlah rahsia, tak payah cerita lah, tak baik kan. Dan sihir yang dihantar tu adalah melalui makanan yang diberikan kepada saya dan suami saya. Dan dia jugalah yang telah menutup pandangan suami saya dan meletakkan sesuatu secara batin di beberapa kawasan muka saya, supaya suami saya takut, benci dan menyampah bila tengok muka saya. Bila saya dapat tahu siapakah dalang di sebalik semua ini, saya jadi terdiam, speechless. Mengucap panjang saya masa tu. Sesungguhnya saya ni taklah mengiyakan dan juga tak juga menidakkan kata-kata ustaz tu. Saya cuma memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberikan petunjuk sekiranya betul lah hamba itu yang punya angkara selama ni. Okeylah, sorry lah. Flashback sikit, kata dia, nak dijadikan cerita selepas saya berubat dengan ustaz yang pertama dan kedua tu, mereka ada nasihatkan saya supaya memperbanyakkan buat solat sunat taubat, hajat, tahajud dan istikharah supaya diberikan petunjuk, dan hamba Allah itu akan muncul dalam mimpi saya dan dia sendiri akan mengatakan dalam mimpi itu kenapa dia menyihir saya dengan suami ni. Dan saya ada amalkan tapi tak kerap lah, dan saya tak pernah mimpikan sesiapa pun selepas tu. Sehinggalah beberapa minggu sebelum saya berjumpa dengan ustaz yang terakhir ni, saya kerap mimpikan ada orang yang sama je adalah hamba Allah tu lah. Dan salah satu mimpi tu adalah mimpi saya dengan suami makan masakan yang dia masak, dan kelihatan muka dia seakan macam puas je bila melihat kami makan masakannya tu. Masya Allah. Dan dia jugalah orang yang banyak bertanyakan khabar dan status hubungan saya dengan suami sebelum ni. Saya ingatkan dia memang caring. Rupanya ada benda lain. Tapi still saya tak perasan taktik dia tu. Masa tu saya ni masih macam still was-was lagi lah. Adakah betul ini petunjuk daripada Allah SWT ataupun hanya mainan syaitan? Wallahu alam. Tapi bila ustaz yang terakhir ni terus beritahu siapakah hamba Allah tu, sedikit sebanyak saya yakin bahawa mungkin inilah petunjuk daripada Allah.
Walau bagaimanapun, saya tak pernah simpan dendam pun pada hamba Allah tu. Dan itu semua antara dia dengan Allah lah. Dan kita pun tahu kan, hukum mensyirikkan Allah tu apa? Dosa besar tahu. Tak bau syurga tahu. Kalau saya maafkan dia sekalipun, dosa dia pada Allah lagi berat daripada dosa yang dia buat pada saya ni. Semoga sempatlah dia tu bertaubat dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk diri saya, insya-Allah lah, saya akan teruskan berubat dan lebih banyak dekatkan diri padanya. Alhamdulillah, segala bisikan-bisikan yang saya dengar sebelum ni dah hilang sepenuhnya selepas saya berubat, dan saya bersyukur sangat bila suami saya pun sudah mula sikit-sikit nak pergi berubat bersama saya. Dan saya doakan supaya keluarga kecil saya ni sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kembali menjadi sebuah keluarga yang bahagia dan dijauhkan daripada perkara-perkara syirik ni. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Assalamualaikum. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Minta maaflah kisah seram malam ni panjang sangat kan. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Tak dapat KSM nak ceritakan kisah yang ketiga. Sebab kisah yang ketiga tu agak menarik juga. Tak apalah, lain kali lah kita cerita kan. InsyaAllah. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada malam ini, kita bacakan sedikit disclaimer lah. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video. Take care and God bless you.